Okay, nampak tak teacher present? Belum keluar lagi. Okay dah. Belum? Dah. Nampak. Dah ada Okay, you. good. Okay, good. Okay, so hari ni teacher nak ajar speed and acceleration. Okay. Kenapa yang ni gambar apa? Gambar apa? Basikal. Orang naik basikal. Naik basikal kan. So ini apa? Pemain apa? Kita panggil apa? Kalau naik basikal tu? Lumba. Cyclist. Cyclist. Yes. So maksudnya ini penunggang basikal negara lah. Okay. So kalau dia mewakili negara, dia mesti bawa laju lah. Dia tak adalah bawa main-main macam kita. Okay. So ini berkaitan dengan speed. Okay. Speed yang basikal ni lah. Okay. So untuk tajuk ni, awak akan belajar dua benda. Yang pertama is speed, kelajuan. Yang kedua acceleration. Okay, bahasa Melayu dia pecutan. Okay. Okay, why study this chapter? The knowledge in this chapter can be applied in the field of careers such as automotive, astronaut, physics studies, sports and astronomy. Okay. So astronomi pun kita menggunakan speed. Okay, sekejap Okay, so ni antara word link yang kita akan belajar. Sekejap, anak teacher tak ada internet pula. Okay, so kita akan belajar speed iaitu laju, distance jarak, time masa, unit, acceleration pecutan, deceleration pecutan. Okay, beza acceleration dengan deceleration. Acceleration tu kita semakin laju. Okay, deceleration semakin perlahan iaitu kalau awak naik basikal, lepas tu awak nak berhenti, so dia semakin perlahan, so kita panggil dia deceleration. Kemudian average speed, laju purata, uniform speed, laju seragam. Okay, uniform speed ni contohnya kalau awak naik lift, okay, so laju dia sama je, so kita panggil uniform. Okay. Kemudian non-uniform speed, ni contoh motor ke, kereta ke. Okay, stationary pegun. Okay, pegun maksudnya tidak bergerak. Okay, maksudnya kalau kita nak gerakkan kereta tu, so mula-mula dia tak gerak, lepas tu baru dia speed lah. Okay, lepas tu yang pertama speed. Okay, cuba awak tengok gambar dekat lori tu. Gambar apa? Yang anak panah tu. Ni, gambar apa? Berat muatan. Biasa kan dia tulis apa? 80 km. Laju. Had laju Had laju, yes. So ni ialah had laju. Okay. So had laju maksudnya kalau dia tulis 80 maksudnya itu paling laju ke paling slow? Paling laju. Paling laju lah. So kalau, okay, agak-agak ni kenapa dia letak kat belakang? Bagi orang belakang. Orang belakang boleh tengok. Apa dia?
Supaya orang belakang boleh nampak. Kat belakang boleh tengok. Yes. So maksudnya kalau awak perasan nanti dia tulis jika saya memandu tidak mengikut arahan boleh kontak nombor ini. Maksudnya kalau awak tengok dia sangat laju so kita terus komplain dekat bos dia lah. Okay. So maksudnya kalau dia not comply with the speed limit stated on the symbol, so dia tidak patuhi, so dia boleh disaman lah. So orang belakang dia tu boleh report. Okay, sebab kita ada nombor lori sekali kan. Okay, so ini berkaitan dengan speed. Okay. Okay, so formula dia ialah distance over time. Okay, distance over time distance ni jarak, time ni masa. Jadi oleh sebab distance over time, so unit distance sama ada km atau meter. Okay, so unit time sama ada hour atau second. Okay, so jadi kalau teacher tanya apakah the unit of speed, unit dia ialah km per hour atau meter per second. Ini simbol per lah. Okay, yang ini dalam perkataan km per hour. Okay, tapi biasanya kita buat macam ni, km per hour. Okay. Okay, teacher bagi contoh yang pertama. Sekejap Okay, Sarah walks to a shop over a distance of 100 meters in 5 minutes. Calculate the speed. Okay, awak bayangkan awak dalam waktu 5 minit tu awak jalan 100 meter. So kalau ada jarak, ada masa, awak boleh kira speed. Sebab formula dia ialah distance over time. Jadi teacher bahagilah 100 bagi 5, 20. Jadi jawapan awak 20 meter per minit. Okay, yang ni ada soalan tak? Okay, boleh Boleh, good. So awak kena tahu formula iaitu distance over time. Kalau teacher tanya distance, speed multiply time. Kalau teacher tanya time, kalau teacher tanya time maksudnya distance ni divide dengan speed. Okay, nanti teacher tunjukkan. Okay, so kita ikut soalan lah. Okay, now we learn about uniform and non-uniform speed. Okay, uniform ialah macam ni contoh dia. Okay, awak ada marble A, setiap 2 cm tu dia memerlukan 1 second. Okay, lepas tu dia gerak lagi 1 second. So dia gerak lagi 1 second. Marble B, 2 cm dia gerak 1 second. Okay, lepas tu 1 second seterusnya dia gerak 1 cm saja. Kan? Lepas tu 1 second seterusnya dia bergerak distance dia 2 cm. Okay, so yang ni untuk 3 cm seterusnya dia masa dia 1 second. So daripada marble A dengan marble B, agaknya yang mana uniform speed? A ke B? Marble A. Okay, marble A sebab jarak yang sama, dia punya rate masa dia pun sama. Okay, so setiap macam ni, setiap 2 cm 1 second, setiap 2 cm 1 second. Yang ini dia tak. Okay, sekejap 2 cm, sekejap 1 cm. Okay, jadi ni non-uniform. Okay, daripada sini awak boleh buat graf. Okay, kita baru saja belajar graf iaitu kalau distance 2 cm, masa dia 1 second. Kalau distance 4 cm, masa dia 2 second. Dan seterusnya. Kalau yang ni pun sama. Kalau, ni teacher panggil stationary lah, pegun tak gerak. Okay, kalau 1 second, 2 cm. Lepas tu lagi 1 second, 2 cm ni, dia dekat sini lah, 2 second. 3 cm, 3 cm dia dekat sini. Okay. Jadi graf dia ni straight line. So graf ni tak. Jadi yang ini kita panggil uniform speed. Boleh tak? Ada soalan? Tak ada, go. Okay.
Agaknya kalau sprinter, okay, kelas awak mesti ada sprinter kan? Okay, kalau sprinter tu agaknya dia uniform speed ke non-uniform? Non-uniform. Non-uniform lah. Sebab takkanlah dia nak, yes, dia mesti makin laju. Dia makin laju. Okay, so uniform ni, contoh paling mudah tadi teacher bagi lift. Okay, so ni penerangan dia. Marble A uniform speed. Uniform speed is the speed that covers equal distance in equal interval of time. Okay, slow masa dia, slow masa yang sama menghasilkan distance yang sama. Okay, marble B non-uniform speed because non-uniform speed is the speed that covers unequal distance and equal interval of time. Okay, masa dia setiap 1 second tapi dia punya distance tu berbeza-beza. So teacher panggil non-uniform speed. Okay, yang ni ialah lift, teacher panggil uniform speed. Okay, yang ni escalator pun teacher panggil uniform speed. Okay, walaupun mula-mula dia slow kan, tapi dia mula-mula dia tak bergerak. So bila dia bergerak tu dia akan bergerak samalah, uniform speed. Okay, now. Okay, example 2. Farid drove a trailer for 170 km within the first 2 hours and 190 km within the next 4 hours. Did Farid drive the trailer at a uniform speed? Explain. Okay, 2 jam pertama dia 170. So teacher bagi, dapat 85. 4 jam seterusnya dia 190 over 4. Okay, so bila teacher bagi jawapan dia 85 dengan 47.5. So ini uniform speed ke non-uniform? Apa jawapan dia? Uniform speed. Speed dia sama. Speed dia sama tak? Sama. Speed dia sama tak? Beza. Beza kan? So kalau beza, teacher panggil? Non-uniform. Yeah, non-uniform. Okay, non-uniform. Sebab mula-mula trailer tu 85 km per hour. Lepas tu dia 47.5. Okay, dia makin slow. Okay, so dia non-uniform lah. Okay, sebab bila awak kira jawapannya tak sama. Okay, therefore the speed of a trailer is non-uniform. Okay, awak kira yang pertama 2 hours 170 bagi 2. Awak kira 4 hours 190 bagi 4. So bila jawapannya tak sama, teacher panggil non-uniform speed. Okay. Okay, cuba awak baca ETS tu. Okay. So ni teacher ambil dalam textbook. Okay, the electric train service ETS from Kuala Lumpur to Butterworth move at a non-uniform speed. In this situation, the average speed is used to give an idea of the speed of the train. Okay, so non-uniform lah sebab mula-mula dia nak gerak tu dia slow kan. Lepas tu dia laju. Kemudian dia nak berhenti, dia slow balik. Okay, so teacher panggil dia non-uniform speed. Okay, kemudian teacher ada formula average speed. Bahasa Melayu dia laju purata ialah total distance over total time, iaitu jumlah jarak bagi jumlah masa. Okay, contoh average speed. Okay, contoh dia pergerakan bas. Okay, a bus departs from Puchong at 0825 and arrive in Perak at 1345. If the total distance traveled is 354 km, calculate the average speed in km per hour. So kalau soalan teacher minta average speed, so formula dia ialah total distance divide total time. Total distance 354, total time 13.45 tolak 8.25. Okay. So awak bila awak tolak awak dapat 5 hours 20 minit. Betul tak? Betul tak? Betul.
Okay, good. Okay, tapi soalan teacher nak km per hour? Per apa? Apa ni? Per hour. Per hour. Jadi 20 minit ni kena tukar jadi hour lah. Okay, so cara nak tukar dia 20 bagi 60. Cuba awak tekan kalkulator. 20 bagi 60. Dapat berapa? 2/6, betul? Betul tak? Yeah. 20 bagi 60 berapa? Dalam pecahan. 20 minit bagi 60. Teacher nak tukar jadi hour. 20 per 60 dapat berapa? 1/3. 2/6 kan? Jadi maksudnya dalam hours dia 5 2/3 hours. Sebab teacher nak km per hour. Jadi teacher tak nak minit ni. Jadi kalau time dia ada minit, tukar jadi hour. Okay, jadi macam ni lah. 354 divide 5.33. So boleh bagi jawapan 2 tempat perpuluhan dekat teacher. So jawapan dia 66.42. Okay. Ada soalan yang lain? Boleh tak? Boleh. Teacher, Okay. Boleh. saya nak tanya kalau dia punya kalau dia uniform speed, adakah dia punya average speed sama? Uniform speed tu teacher nak cerita dia teacher nak cerita pergerak speed dia tu sama ke tak. Contohnya kalau bus speed dia bukan jarang, dia tak boleh sama. Sebab daripada dia pegun tu dia nak bergerak. Kemudian bila dia bergerak tu dia nak stop. Jadi kalau pergerakan bas tu dia tak mungkin uniform speed. Yang uniform speed biasanya lift ke apa tadi teacher bagi contoh, escalator ke. Okey, untuk average speed ni dia lebih kepada perjalanan. Sebab dia melibatkan jumlah distance dengan jumlah masa. So macam ni dia melibatkan perjalanan bas, iaitu dari Puchong ke Perai. So dari Puchong ke Perai kita dah tahu distance. Kemudian kalau kita nak tahu average speed kita mesti tahu jumlah masa. So berapakah masa daripada Puchong ke Perai? So teacher tolak lah sebab dia sampai 13.45, dia bergerak 08.25. Jadi teacher tolak. Bila teacher dah tolak, teacher dapat dalam minit. So dalam minit awak tak boleh divide lah. Sebab unit nak dalam km per hour. Jadi yang dalam minit tu tukar jadi hour. Jadi 20 minit berapa hour? 20 minit ialah 20/60. So inilah jawapan awak. Okay. Okay, now awak ingat formula dia. Formula speed ialah distance over time. Formula speed maksudnya maksudnya awak pergi kedai berapa meter, lepas tu berapa masa awak pergi kedai. So itu formula speed. Now average speed ni ia melibatkan perjalanan. Okay, maksudnya perjalanan awak tu berapa jumlah distance, berapa jumlah masa. Boleh tak? Example 3. Boleh. Boleh? Okay, nanti kita buat latihan after this. Okay, now. The speed limit of jalan persekutuan is 90 km per hour. Convert this speed to meter per second. Okay, tadi teacher dah bagi tahu speed limit. Maksudnya kalau bawa kereta paling laju 90 saja. Kalau bawa 95, nanti awak kena saman. Okay. Now teacher nak awak convert to meter per second. So cara dia 90 km tukar jadi meter. Multiply 1000, 1 hour tukar jadi, teacher salah type ni. 1 hour tukar jadi second. So 1 jam 60 minit, 1 minit 60 saat. Jadi 1 darab 60 darab 60. Yang ni second teacher salah type. Okay, so awak tekan calculator, dapat 25. So jawapan awak ialah 25 meter per second. Okay, yang ni ada soalan tak? Tak ada.
Okay. So awak kena ingat kalau km nak jadi meter multiply 1000. Kalau hour nak jadi second multiply 3600. Okay, lepas tu dapat jawapan. Kalau dalam perpuluhan boleh bagi 2 tempat perpuluhan. Okay, next question. Convert 120 meter per second to km per minute. Okay, so 120 meter bahagi 1 second. Okay, masa form 1, teacher dah ajar rate. Okay, kalau rate 120 meter per second, per ni maksudnya per 1 second. Per 1 second. Tapi dalam math, teacher tak tulis meter per 1 second. Okay, tapi kita faham maksud meter per second ni ialah over 1 second. Jadi meter ni tukar jadi km divide 1000. Second ni tukar jadi minit divide 60 minit. Sebab 1 minit 60 saat. So awak tekan kalkulator 0.12 km divide 0.017 minit. So jawapan dalam 2 tempat perpuluhan. Okay, example 5 boleh tak? Boleh go? Boleh? Boleh tak? Boleh. Okay. Sekejap So tadi km nak tukar meter multiply. Hour nak tukar second multiply. Tapi kalau meter nak tukar km, teacher divide. Second nak tukar minit, teacher divide 60. Okay. So jawapan 2 tempat perpuluhan. Okay. Sprinters begin a race at the starting line. Once the race begin, their speed will increase as they sprint towards the finishing line. The increase in speed result in acceleration. Okay, sprinter. Okay, sebelum dia nak start tu, okay, so dia mesti speed dia mesti semakin bertambah. Kalau tidak dia tak menang lah. Okay, maksudnya tak mungkin lah sprinter tu mula-mula dia laju, lepas tu dia slow kan. So dia dah sampai baru dia slow. So dia mesti laju. Okay. So sprinter dia mesti laju, so speed dia mesti bertambah. So kalau speed dia bertambah, teacher panggil acceleration. Bahasa Melayu dia percotan. Okay, contoh mula-mula katakan 20 meter per second. Okay. Lepas tu dia mesti laju lagi 40 meter per second. Jadi bila dia semakin laju, maksudnya dia teacher panggil dia acceleration. Kalau deceleration ialah dia semakin slow. Okay. So maksudnya kalau dia nak sampai, dah sampai tu dia slow lah. Okay. Kita tengok contoh pengiraan. Okay, kan? After they have passed the finishing line, they will slow down. The decrease in speed result in deceleration. Okay, so maksudnya kalau dia dah sampai, dia slow lah. So tu teacher panggil deceleration. Okay. Okay, ini formula dia. Okay, cuba awak baca apa formula dia ni? Change of speed Minus initial speed over time. Okay. Final speed bahasa Melayu dia laju akhir. Initial speed bahasa Melayu dia laju awal. So maksudnya kalau katakan kereta ayah awak bawa mula-mula dia bawa 20 km per hour. Contohlah, lepas tu dia dah masuk lebuh raya 90 km per hour. So initial dia 20 lah. So yang final tu 90. Okay. So nak kira acceleration, formula dia laju akhir tolak laju awal. Lepas tu bahagi dengan jumlah masa. Okay, tadi teacher dah ajar formula speed. Formula speed km per hour. Lepas tu bagi lagi dengan hour. So km per hour. Sebab itu dia ada
H kuasa 2. H ni hour. Ataupun dia ada S kuasa 2, iaitu second kuasa 2. Okay. So awak ingat formula acceleration ialah km per hour power 2 ataupun meter per second power 2. Okay, yang ni ada soalan tak? Faham tak kenapa formula teacher ada kuasa 2? Faham tak kenapa? Kenapa formula teacher ada kuasa 2 ni? Kenapa formula teacher ada kuasa 2 ni? Sebab ada Sebab? dekat dia punya KMH tu ada 2 per hour. Sebab teacher bahagi lagi masa. Yang atas ni kan tadi kita dah belajar. Formula speed ialah distance over time. Lepas tu bahagi lagi masa. So dia 2 kali bahagi. So 2 kali bahagi sebab itu dia jadi km per hour power 2. Boleh tak? Yang lain boleh tak? Boleh? Boleh? So awak ingat formula speed km per hour tapi formula acceleration km per hour power 2. Sebab dia bahagi time. Okay? Ini formula acceleration. Okay, contoh A racing car accelerate from a stationary state and reaches a speed of 12 km per hour in 6 seconds. Calculate the acceleration in km per second square. Okay, now stationary state ni maksudnya dia zero. Dia zero So mula-mula dia zero. Lepas tu dia speed kepada 120. Jadi tadi teacher kata formula dia ialah final speed minus initial speed. Okay, laju akhir 120 lah. So initial speed kosong. So 120 minus 0, 120. Okay. Okay ni teacher salah. Okay, so 120 km per hour. Okay, 120 km per hour bahagi lagi masa. Okay, 120 sekejap Okay, yang ini 120 km per hour. Okay, 1 hour kan tapi dia nak dalam second. So sebab itu 1 hour tu teacher tukar jadi second. 60 darab 60. So awak dapat 0.033 km per second. Yang ini baru speed ni baru speed. Okay, speed dia bagi dalam per hour tapi teacher nak dalam per second. Sebab tu teacher bagi 3600. So ini dia punya speed. Okay, perubahan speed. Nak tahu acceleration, jawapan tadi bahagi dengan masa. So awak tekan kalkulator 0.033 bahagi dengan 6. Okay, teacher ulang Okay. Laju akhir 120 tolak dengan initial speed, laju awal. Laju awal dia 0 sebab dia stationary. Okay, stationary state maksudnya keadaan pegun, keadaan tidak bergerak. Okay. Lepas tu teacher tukar speed dia jadi km per second. Sebab soalan minta km per second. Okay. Jadi teacher bagi 3600 dapat speed ni. Lepas tu speed tu teacher bagi masa. So terus dapat jawapan. Boleh tak? Ada nak tanya? Boleh tak? Boleh go. Okay. So awak kena ingat formula acceleration. Okay. Yang ini, dia bukan pening sikit lah. Dia cuma awak kena banyak latihan. Macam mana 12 km per hour square, teacher nak tukar jadi km per hour per minute. Maksud dia, km per hour tu sama je. Yang tak sama ialah hour. Hour tu nak tukar jadi minit. KM dia sama je, tak ada masalah. Yang ini KM, yang ni pun KM. Jadi dia kekal.
Yang berubah ialah masa. So masa yang 1 jam 1 hour tu teacher tukar jadi 60 minit. So 120 bagi 62 lah. Okay, so jawapan dia 2 km per hour per minit. Ini jawapan dia. Okay, jawapan ni awak jangan confuse sebab acceleration yang ni speed. Yang ni masa. Sebab itu dia ada 2 kali per. Okay. Okay. Tengok soalan seterusnya. Okay. Calculate the acceleration if the speed of a boat decrease from 70 km per hour to 40 km per hour in 5 minutes. Okay, boat tu makin laju ke makin slow? Boat tu makin laju ke makin slow? Slow. Okay, slow kan? Okay, jadi formulanya tadi final speed 40. Initial speed laju awal 70. So 40 tu dah 70 negatif. So negatif 30 bagi 5 negatif 6. Negatif 6 km per hour per minute. Okay, so acceleration dia negatif 6. Okay. So jawapan acceleration dia ialah negatif 6. Okay. Kadang-kadang dalam soalan objektif ataupun soalan subjektif dia tanya calculate the deceleration. So kalau teacher tanya deceleration, awak bagi jawapan dekat teacher 6. Okay. 6 ni maksudnya kita tahu dia tidak memecut. Okay, maksudnya bahasa Melayu dia nyah pecutan. Okay, 6. Okay, dia ulang Kalau soalan minta deceleration, jawapan awak negatif sebab laju akhir 40, laju awal 70. So acceleration negatif 6 km per hour per minute. Kalau soalan teacher, katakan teacher kata find the deceleration. So awak tak boleh bagi jawapan negatif 6. Kalau awak bagi jawapan negatif 6, salah. So jawapan awak ialah 6. Positif. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Okay. So awak kena faham contoh beza acceleration dengan deceleration. Okay. Teacher punya recording masuk dekat archive.